Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda. Di luar sana, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Dan ini sebenarnya kita nak bawakan berita yang baru kita terima, satu pendedahan yang dibawakan oleh Al Jazeera. Ada satu rakaman perbualan telefon pengakuan Jolo, ahli perniagaan dalam buruan yang kita kenal sebagai Low Tech Joe atau Jolo yang menjadi mastermind dalam skandal 1MDB, percaya bahawa dia tidak melakukan kesalahan dan hanya meminjam wang daripada 1MDB. Itu pendedahan yang dibawakan oleh Al Jazeera. Ya, itu pengakuan Jolo yang dibuat melalui rakaman perbualan telefon dengan bekas pegawai kerajaan bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan didedahkan dokumentari yang disiarkan dalam laporan Al Jazeera. Itu berita yang baru saja kami terima pagi ini dan kami akan saksikan laporan penuh ini. Dokumentari bertajuk Jolo Hunt for a Fugitive yang berdurasi selama sejam itu mengetengahkan rakaman panggilan telefon antara Jolo dan kerajaan Malaysia antara Mei hingga November 2018. Tegas Jolo, dia hanya meminjam wang berbilion berkenaan daripada 1MDB untuk dirinya sendiri. Malah Jolo mendakwa sedia memulangkan semula wang berkenaan asalkan dia tidak didakwa. I'm willing to waive all my rights to all the assets and then effectively say the Malaysian government can take all of it. And then in return, basically, I would need Malaysia's undertaking that, because of my cooperation, that this is settled and there will be no future proceedings against me and so on and so forth. Katanya sudah tiba masanya untuk dia bekerjasama mengembalikan semua wang dan aset dari 1MDB berkenaan dengan syarat tiada tindakan diambil ke atasnya. Dalam pada itu, bekas ejen khas FBI Deborah Lavrey-Ward yang terlibat dalam siasatan awal 1MDB dan kini menjadi penyiasat kanan NGO anti-kleptokrasi The Sentry menolak dakwaan Jolo. I think he's delusional. It's like the bank robber who gets caught and he's like, well, if I return the money, then I don't want to be charged with robbing the bank. Well, you still robbed the bank, and in this case, you robbed the development fund. Think of all the good that should have been done for all of those years that weren't done because of Jolo. He's someone who masterminded a $4.5 billion fraud. He knew what he was doing. Sementara itu, bagi bekas ejen FBI Bill McMurray, percaya satu-satunya cara Jolo dapat terus melarikan diri adalah melalui rasuah dan bantuan pemerintah yang sangat tinggi. I'm sure his long-term thought is maybe the people that were involved in this scheme with him will once again become in a position of power and he'll be able to go home and not face prosecution there. Dalam pada itu, Jolo turut meletakkan kesalahan terhadap 1MDB dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan pada ketika itu. Malah dakwanya semua kelulusan melibatkan 1MDB dibuat Najib sebagai Menteri Kewangan yang bertanggungjawab pada ketika itu. Jolo juga memberi sokongan kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bahawa sebahagian besar daripada $1 bilion wang yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi Najib bukan derma daripada Raja Arab Saudi, Raja Abdullah, seperti yang didakwa bekas Perdana Menteri itu. Dakwanya derma tersebut adalah hanya sebahagian kecil daripada jumlah tersebut. Sehingga kini Jolo masih diburu dan polis percaya ahli perniagaan itu masih berada di Macau walaupun perkara itu dinafikan pihak berkuasa China. Baik, untuk mendapatkan reaksi pertama terhadap laporan mengenai Jolo dari Al Jazeera itu, kami mendapatkan reaksi daripada Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia yang sudah bersedia di talian bersama kami di Awani Pagi. Terima kasih Datuk Seri bersama kami pagi ini. Nak dapatkan reaksi dan komen pertama Datuk Seri bahawa Jolo ini hanya meminjam duit 1MDB. Apa reaksi Datuk Seri? Yang pertama, kita kena ingat pada 12 hari bulan 2 tahun 2020 yang lalu, tahun ini, beliau iaitu Jolo ni bersama-sama dengan pengarah Petro Saudi International Limited iaitu Patrick Mahoney dan juga Tariq Obat ni telah didakwa di Mahkamah di Malaysia tanpa kehadiran, in absentia. Maknanya mereka ni ditindaki setelah pun didakwa di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana mereka ni lari
tak tahu ke mana. Jadi Mahkamah Magistrate juga telah keluarkan waran tangkap ya. Dan waran ini telah pun bagi tahu juga kepada Interpol untuk mencari mereka ketiga-tiga ni, terutama sekali Jolo kan. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena faham, iaitu beliau telah pun didakwa di mahkamah di Malaysia ini. Ya, Datuk Seri, dalam pengakuan itu juga Jolo ada mengatakan bahawa beliau boleh memulangkan semula pinjaman yang dilakukan. Beliau mengatakan beliau hanya meminjam wang berbilion dolar dan boleh memulangkannya. Adakah perkara ini boleh dilakukan? Maksudnya, adakah Jolo tidak akan didakwa kalau dia pulangkan aset itu? Okey, Ya. kita akan terus dapatkan talian semula bersama dengan Datuk Seri Akbar Sattar, merupakan Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Terdapat sedikit masalah teknikal, tapi kami dapatkan reaksi berhubung dengan laporan Al Jazeera itu yang mendakwa ataupun mendapat rakaman audio panggilan telefon bersama dengan Jolo sendiri yang mengaku bahawa beliau hanya meminjam wang daripada 1MDB itu, tetapi ini sudah pun disangkal oleh bekas ejen FBI Deborah Leprovec yang menyatakan dakwaan itu pastinya tidak betul, hanya dakwaan beliau sahaja. Katanya it's comical kerana katanya sekiranya tiada salah laku, mengapa Jolo sendiri mengaku ingin memulangkan aset tersebut sekiranya tidak berlaku sebarang salah laku ataupun penyelewengan di situ. Dan saya rasa Datuk Seri Akbar Sattar sudah bersedia kembali bersama kami di talian. Tadi Datuk Seri Gigi bertanyakan soalan, sekiranya aset tersebut dipulangkan oleh Jolo, adakah ini bermaksud beliau boleh dilepaskan daripada sebarang tuduhan di Malaysia atau di mana-mana mahkamah misalnya? Itu satu perkara yang masuk akal, sebab kalau macam tu semua orang yang melakukan kesalahan termasuk rasuah, jadi apabila kita kembalikan wang atau aset tu, maka kita tak akan didakwa. Jadi yang mustahak sini ialah kita di Malaysia ini, maknanya agensi penguatkuasa iaitu SPRM telah mempunyai keterangan. Itu sebabnya mereka ini, termasuk Jolo lah, telah pun didakwa di mahkamah di Malaysia ini. Oleh demikian, yang paling mustahak ialah sekarang itu apa juga keputusan itu hendaklah dibuat oleh mahkamah. Yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah pastikan bahawa apabila mahkamah buat keputusan itu, sama ada diserah balik harta-harta dan sebagainya, dan sama ada beliau dikenakan penjara, itu terletak kepada mahkamah. Dan saya juga percaya bahawa Jolo ni bukan saja didapati mempunyai kesalahan konspirasi. Beliau juga ada kes di bawah akta, di bawah Seksyen 23 akta SPRM, yang mana apabila dikenakan disabit, maka penjaranya sudah tentu 20 tahun dan juga 5 kali ganda daripada hasil suapan itu. Dan juga sudah tentu, saya pasti ia juga akan diikuti oleh akta-akta lain seperti AMLA dan sebagainya. Jadi yang mustahak ialah kalau kita tak salah, kita datang sini dan ditentukan oleh mahkamah, ya. Sama ada apa yang kita kata itu boleh diterima oleh mahkamah atau tidak. Ini adalah mustahak. Kita tak boleh awal-awal lagi nak memberi satu ketetapan bahawa kita, kalau kita serah harta serah tu kita tak tahu, tapi banyak pun dah dihabiskan. Jadi ini tak adil. Kiranya beliau betul-betul gentleman, nak balik ke sini, hadapi mahkamah dan biar mahkamah buat keputusan. Datuk Seri, dalam masa yang sama Jolo mendakwa dia hanya meminjam dana daripada 1MDB ini untuk membeli barang-barang mewah seperti kapal, lukisan dan banyak lagi. Dan kita lihat Jolo sebenarnya meletakkan hampir kesemua kesalahan ini kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan berdasarkan apa yang kita tahu setakat ini dalam pendedahan dalam mahkamah kes SRC International Sudian Berhad, laporan berita antarabangsa juga, sejauh mana kebenaran dalam kenyataan Jolo ini berdasarkan apa yang kita tahu? Biasa jarang orang yang melakukan kesalahan dia akan mengatakan bahawa mereka melakukan sesuatu melanggar akta dan juga undang-undang. Ini sudah tentu. Itu sebabnya saya nyatakan bahawa jika sekiranya SPRM mendakwa pada 22 hari bulan 2 tahun ini,
maka sudah tentu SPRM telah mempunyai bukti-bukti lah. Jadi apa yang dikatakan sama ada beliau pinjam tak pinjam itu adalah satu perkara yang lain. Sebab sudah tentu di Malaysia ni undang kita, beliau telah melakukan kesalahan, dia bawa Akta Pencegahan Rasuah. Itu memang tetap. Ya, Datuk Seri, kalau kita lihat bagaimana kalau kita nak tengok tindakan di masa hadapan susulan daripada pengakuan Jolo ini, dilihat Jolo ini masih lagi tidak ditangkap, tidak ditahan sehingga kini, sehinggakan pengakuan ini keluar. Jadi apa mungkin tindakan masa hadapan yang kita boleh lihat apabila keluar sahaja pendedahan yang dilakukan oleh Al Jazeera ini? Yang mustahak sekali ialah Jolo. Jolo ni adalah seorang jenayah fraudster yang pintar. Selalunya beliau akan berada di negara-negara yang kita tidak mempunyai hubungan dari segi mutual agreement. Maknanya kita tak boleh tukar kita punya pesalah dan sebagainya. Jadi dia pandai. Jadi kita pun telah serahkan kepada Interpol. Jadi oleh kerana beliau ni pandai berada di negara-negara tertentu, sudah tentu ia merupakan satu perkara yang agak sukar untuk dikesan dan juga ditangkap. Oleh demikian, sudah tentu oleh kerana saya dapati beliau ni kini merasa macam dah nak balik ke Malaysia. Jadi selalunya orang tempatan yang bila berada di luar negara, mereka berada dalam keadaan di mana terpaksa juga balik, tetapi dengan syarat, dengan memberi syarat bahawa apabila balik ini maka dia tak akan didakwa dan beliau juga tak akan dipenjara, tetapi dengan syarat satu lagi, beliau akan menyerah balik segala-gala aset ataupun wang yang ada. Itu sebabnya ini satu perkara yang patut kita berhati-hati, kerana kalau sekiranya kita layan seperkara yang demikian, iaitu orang boleh negotiate, iaitu apabila kita melakukan satu perkara yang tak baik termasuk rasuah dan sebagainya, tapi apabila kita hantar balik apa yang kita ambil walaupun sebahagian daripada itu, maka kita tak kena dakwa. Jadi ini merupakan satu perkara yang tak adil. Ya, Datuk Seri, dalam masa yang sama timbul persoalan seperti yang Datuk Seri ada katakan mengenai Jolo sebelum ini. Kita lihat beliau didakwa berada di China, kemudian di Hong Kong, Macau, kemudian penyiasat YMDB juga ada melaporkan beliau mungkin lari ke Arab Saudi. Bagaimana ini boleh berlaku? Bagaimana beliau ni dilihat boleh boloskan diri begitu saja? Adakah ada bantuan daripada negara-negara berkenaan, Datuk Seri? Itu yang saya nyatakan bahawa di antara di kalangan negara, terutama sekali agensi penguatkuasa, dia ada satu agreement, satu perjanjian yang dikenali sebagai mutual agreement. Jadi selalunya katalah kita ada mutual agreement dengan Singapura, maknanya apabila ada pesalah yang lari daripada Singapura, maka kita boleh minta bantuan daripada kerajaan Singapura lah untuk menyerah balik. Jadi beliau ni pandai, tapi mutual agreement ni kita di Malaysia ni kita bukan ada agreement ataupun perjanjian dengan sebuah negara. Jadi atas kepandaian dan juga kebijaksanaan penipuan yang dilakukan oleh Jolo ni, beliau akan mencari negara-negara yang tidak ada mutual agreement. Jadi itu yang menyebabkan bahawa agak sukar untuk kita termasuk Interpol untuk menangkap beliau ni. Dan sudah tentu kalau beliau berada di China sebuah negara yang begitu besar, agak sukar untuk itu kesan, kecuali kita dibantu oleh agensi tempatan. Tetapi bagaimana untuk dibantu oleh agensi tempatan, sedangkan dia tidak mempunyai tanggungjawab untuk menghantar pesalah-pesalah ataupun suspek-suspek yang berada di negara masing-masing. Ya. Baik, terima kasih untuk komen itu Datuk Seri Akbar Sattar, merupakan Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Reaksi terhadap laporan Al Jazeera berhubung dengan Loh Teck Joe. Dakwaan beliau bahawa beliau hanya meminjam wang 1MDB, tetapi dakwaan itu telah pun ditolak oleh beberapa penyiasat termasuklah ejen ataupun bekas ejen FBI, dan kami akan terus mengikuti perkembangan laporan ini daripada Al Jazeera dan juga apa mungkin reaksi daripada pelbagai individu lain. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Akbar Sattar, dan itu satu perkembangan yang akan kami bawakan di astroawani.com dan pastinya di buletin-buletin Awani seterusnya juga dan di Awani 7.45. Tetapi banyak lagi yang kita tak tahu setakat ini. Ini laporan eksklusif hanya yang kami memetik daripada Al Jazeera setakat ini. Apapun kita nak juga melihat kepada berita utama mungkin dalam 24 jam yang lepas, apa yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda selain daripada laporan Jolo ini, pastinya kita juga nak lihat kepada muka depan akhbar tempatan, apa yang menjadi tumpuan
misalnya berhubung dengan pengeluaran wang akaun 1 KWSP itu pastinya yang menjadi tumpuan sejak kebelakangan ini dan juga susulan dengan pembentangan belanjawan 2021 apa yang diumumkan oleh Menteri Kewangan. Beliau membahaskan ataupun membentangkan cadangan kerajaan untuk memberi kebenaran kepada pencarum KWSP untuk mengeluarkan simpanan daripada akaun 1 dan ini perincian yang diberikan baru saja diumumkan KWSP semalam, perincian dan kelayakan anda boleh atau tidak mengeluarkan wang daripada akaun 1 KWSP itu tumpuan pada buku depan berita harian juga menceritakan tentang pengumuman KWSP ini yang dinanti-nantikan orang ramai. Dan apa perinciannya? Ini pengumuman KWSP yang bakal melibatkan 2 juta ahli yang layak dengan sejumlah 14 bilion ringgit yang disediakan dan langkah berkenaan dibuat bagi memperluaskan skop iSinar. Kita tahu kalau akaun 2 namanya iLestari, bagi iSinar pula merangkumi ahli yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan akibat pandemik COVID-19. Ahli yang layak boleh membuat permohonan bermula Disember 2020 dan amaun yang akan dikreditkan dalam akaun bank ahli pada hujung bulan selepas permohonan dibuat. Pengkreditan pertama akan bermula pada Januari 2021. Amaun pendahuluan ini akan dikreditkan secara berkala sehingga 6 bulan bermula pada tarikh pertama pengkreditan dan kenyataan sama juga menyebut ahli yang layak boleh mengakses 10% daripada amaun simpanan mereka dalam akaun 1 tertakluk kepada baki minimum RM100. Ini infografik yang kami sediakan bagaimana anda boleh tahu layak atau tidak dan apa had maksimum untuk dikeluarkan daripada akaun 1 ini. Ya, siapa yang layak untuk membuat pengeluaran KWSP akaun 1 ini? Pertama adalah mereka yang hilang pekerjaan, kedua mereka yang diberi cuti tanpa gaji, ketiga adalah mereka yang pendapatannya terjejas sama ada anda melakukan perniagaan ataupun makan gaji. Itu antara mereka yang boleh membuat pengeluaran KWSP akaun 1 yang mana akan dilihat juga dari segi baki akaun. Sekiranya anda mempunyai baki akaun lebih daripada RM90,000, anda boleh keluarkan sehingga RM60,000 maksimum dengan bulanannya adalah RM10,000, manakala yang ada kurang daripada RM90,000 maksimum anda boleh pergi keluarkan adalah RM9,000 secara bulanan sehingga maksimumnya adalah RM60,000 dan anda boleh lihat perinciannya yang kita bawakan di dalam astroawani.com dan dalam masa yang sama ini apa yang dikatakan oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita, yang berkata program iSinar yang diumumkan oleh KWSP itu adalah kesinambungan program iLestari yang dilancarkan pada Mac 2020 dan katanya program itu adalah hasil perbincangan di antara KWSP dan kerajaan dalam menambah baik inisiatif pengeluaran akaun 1 secara bersasar dan kita harapkan dengan inisiatif ini dapat memberikan banyak kelegaan kepada ramai pihak di luar sana yang memang ramai terjejas akibat pelaksanaan PKP dan juga berdepan dengan krisis pandemik dan juga krisis ekonomi ketika ini. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, selepas ini kita akan bawakan lebih banyak tumpuan dalam astroawani.com. Berhenti berehat dahulu. Bertemu lagi dalam Awani Pagi dan ini beberapa tumpuan kami bawakan pada jam ini, tumpuan khususnya di astroawani.com dan semalam ada berita yang kami bawakan iaitu firma biotech Amerika Syarikat Moderna Inc. Pada semalam mendakwa bahawa vaksin COVID-19 yang dihasilkan mereka adalah 94.5% berkesan untuk menangani jangkitan virus berkenaan dan memetik laporan Reuters, Moderna berkata ia berdasarkan data interim daripada ujian klinikal peringkat akhir sekaligus menjadikan Moderna sebagai syarikat Amerika Syarikat kedua dalam masa seminggu untuk melaporkan keputusan yang memberangsangkan dan analisis interim Moderna ini dibuat berdasarkan 95 jangkitan dalam kalangan peserta yang menerima suntikan placebo atau suntikan vaksin dan daripada jumlah tersebut hanya 5 jangkitan berlaku kepada mereka yang menerima 2 suntikan vaksin selang 28 hari.
Ini kita lihat perkembangan kedua yang positif berhubung dengan vaksin COVID-19 dalam 2 minggu ini. Minggu lepas pasti anda lihat juga laporan Pfizer dan BioNTech juga umum penghasilan vaksin mereka menunjukkan lebih 90% keberkesanan, dan dalam masa yang sama ini pula laporan dari Australia juga ada berita baik, katanya ujian awal terhadap vaksin COVID-19 yang berpotensi dibangunkan Universiti Australia dan CSL Limited didapati selamat dan menghasilkan tindak balas antibodi, kata Menteri Kesihatan Australia Greg Hunt pada Jumaat ini. Beberapa berita positif berhubung dengan vaksin COVID-19 yang pastinya dinanti-nantikan orang ramai, dan kita lihat sekarang hampir ramai pihak sekarang yang berkejar-kejar untuk mengumumkan keberkesanan vaksin sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, sebelum kita terlalu excited dengan berita vaksin ini, apa yang dipesan ataupun disarankan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada Isnin, katanya menegaskan ini bukan masanya untuk rasa selesa melihat kepada perkembangan vaksin yang positif ini. Kata Ketua Pengarahnya Dr. Tedros, menerusi kenyataannya, pihaknya kini bimbang dengan lonjakan kes COVID-19 di beberapa buah negara. Kita lihat ada gelombang baharu kembali melonjak di Eropah dan juga Amerika Syarikat. Katanya petugas kesihatan di Eropah dan Amerika dan juga sistem kesihatan mereka sudah mencapai tahap yang kritikal. Jadi justru katanya WHO telah pun mengeluarkan panduan dan alat untuk meningkatkan kapasiti tenaga kerja perubatan dan kesihatan awam. Ini bukan sahaja di Eropah dan Amerika, malah kita juga lihat lonjakan kes di Malaysia, di negara kita sendiri, berada pada tahap yang tertinggi setakat ini berbanding dengan gelombang pertama, gelombang kedua. Kita masih lagi merekodkan kes-kes dalam angka 4 digit yang akan kami menceritakan kemudian. Tetapi ini pula berita dari Malaysia sendiri, apa reaksinya daripada pakar-pakar kesihatan awam. Kata Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika TIDRAC daripada Universiti Malaya, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, kami dapatkan reaksinya semalam. Katanya pelbagai proses penilaian perlu diambil oleh pihak kerajaan sebelum memperoleh vaksin daripada syarikat pengeluar vaksin COVID-19. Kita lihat COVAX sendiri pun usaha global bersama dengan WHO untuk mendapatkan vaksin ini juga masih menjalankan penilaian terhadap vaksin-vaksin positif yang kita umumkan sebelum ini, Pfizer, BioNTech dan juga Moderna. Penilaian masih lagi dijalankan dan pastinya keutamaan diletakkan pada negara-negara miskin. Bagi negara Malaysia sendiri, apa yang dikongsikan oleh Menteri Sains Teknologi Khairi Jamaluddin, katanya keutamaan diberikan kepada petugas di barisan hadapan, frontliners, yang pastinya antara yang paling terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19, dan banyak laporan vaksin yang akan kami ikuti dalam masa terdekat ini. Ya, dan diharapkan isu vaksin ini tidak dipolitikkan, dan kata Dr. Tedros sebelum ini agar ia tidak menjadi satu isu nasionalisme di antara negara-negara. Dan dalam masa yang sama kita nak bawakan perkembangan kes COVID-19 dalam negara, yang mana Malaysia telah mencatatkan 1,103 kes baru dan 4 kematian. Itu antara perkara yang perlu anda tahu di saat-saat kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ketika ini. Dan setakat ini jumlah keseluruhan kes positif dalam negara adalah 48,520 kes, dan menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada pertambahan kes baru itu terdapat 1 kes import yang menerima jangkitan dari luar negara, dan terdapat 1 kes yang dikesan di Selangor yang menerima jangkitan dari Arab Saudi, dan kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini adalah 12,601 kes. Dan kalau kita nak lihat bagaimana taburan kes itu, di Kuala Lumpur catatkan angka tertinggi dengan pertambahan sebanyak 392 kes, diikuti Sabah dengan pertambahan sebanyak 288 kes, yang mana kita boleh lihat Kuala Lumpur telah mendahului Sabah ketika ini, dan KKM juga turut melaporkan terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian baru, menjadikan jumlah kematian dalam negara kita sekarang ini adalah 313 kes. Dan kalau kita lihat dari segi apa yang dikatakan oleh KKM ini, kluster baru juga telah diumumkan, iaitu melibatkan beberapa daerah di Kota Kinabalu, Sabah, yang mana katanya kluster ini turut mengumumkan bahawa kes indeks bagi kluster ini telah didapati positif COVID-19 pada 22 Oktober lalu hasil saringan individu bergejala. Dalam masa yang sama turut diumumkan bahawa kluster jeram yang melibatkan daerah di Kubang, Pasu, Kedah turut diisytiharkan tamat.
Ya, dan melihat kepada kes-kes positif yang masih lagi berada dalam lingkungan 4 digit, paling rendah pun kita lihat sejak kebelakangan ini, paling rendah pun dalam lingkungan 3 digit. Tetapi ini masih lagi tinggi, dan apa yang dibimbangkan orang ramai juga yang dikatakan oleh KKM sebelum ini memberi bayangan bahawa kes membabitkan negeri-negeri di Lembah Kelang lebih teruk sekarang ini dan lebih khawatir dengan keadaan COVID-19 di Lembah Kelang berbanding dengan Sabah sebelum ini yang mencatatkan kes-kes tertinggi kes harian COVID-19. Dan melihat kepada perkara ini, apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam berikutan kes COVID-19 yang semakin meningkat di Kuala Lumpur, tidak mustahil perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di kawasan tersebut. Katanya ia hanya akan ditentukan selepas KKM jalankan penilaian risiko dilakukan di kawasan tersebut. Melihat kepada penilaian ini berdasarkan jumlah kes yang ada, berdasarkan kebarangkalian jangkitan di situ, jadi KKM akan cadangkan pada sidang khas MKN dan kita akan tentukan berdasarkan cadangan daripada KKM ini sama ada PKPD perlu dilaksanakan ataupun tidak. Kita tahu berhubung dengan isu PKPB pun yang dilaksanakan semula di kebanyakan negeri di Semenanjung dan juga di Sabah, ini mencetuskan kebimbangan dan juga persoalan daripada pakar-pakar kesihatan awam berhubung dengan rasional di sebalik pelaksanaan PKPB ini sama ada diperlukan atau tidak dan adakah ia efektif ataupun tidak. Kita lihat PKPB ini pun telah dilaksanakan sejak bulan lepas dan kes masih lagi berada pada tahap yang tinggi. Jadi apa yang dikatakan Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, PKPB yang dikuatkuasakan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, Lembah Kelang ini sejak pertengahan Oktober lalu bukanlah satu kegagalan. Menyangkal dakwaan tersebut, katanya lonjakan kes COVID-19 di Lembah Kelang kini hanya terhad kepada pekerja binaan dan bukan dalam komuniti. Itu juga sebenarnya tumpuan pada muka depan New Straits Times, The Kongsi, Built to Infect. Itu headline utama pada muka depan NST pagi ini. Katanya experts warn that the speed of construction sector COVID-19 clusters is bound to grow if cramped quarters remain the order of the day. Mempersoalkan tentang tempat duduk, tempat tinggal pekerja-pekerja terutamanya mereka yang merupakan buruh binaan di tapak-tapak binaan ini mencatatkan kluster-kluster baharu. Ini sebenarnya antara punca mengapa ada lonjakan kes besar di Lembah Kelang baru-baru ini, dan kita seolah-olah melihat perkara yang sama berlaku hampir setiap bulan. Kita lihat kluster-kluster merekodkan tempat kerja, bukan sahaja tempat kerja biasa seperti pejabat tetapi tempat binaan, tempat yang banyak melibatkan pekerja asing, tempat duduk mereka. Kita lihat perkara ini berulang sejak awal penularan pada Mac lalu. Jadi ini pastinya membuka mata kita tentang kebajikan mereka dan juga tentang keselamatan bukan sahaja pekerja ini tetapi keselamatan buat warga negara Malaysia sendiri apabila tempat ruang tinggal mereka itu tidak mungkin dititik beratkan dan perkara sama asyiklah berulang. Jadi kalau kita lihat juga ya, dua kluster yang melibatkan tapak pembinaan itu ialah kluster tapak bina Daman Lela dan kluster merpati di tapak pembinaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 dan kebanyakan kes dari tapak pembinaan adalah pekerja asing. Dan seperti yang Naila katakan, benar kita perlu melihat semula bagaimana tempat tinggal mereka ini dan bagaimana perkara ini boleh menular di kalangan komuniti kita. Ya, jadi itu antara tumpuan yang kami bawakan di astroawani.com dan juga Buletin Awani, dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.